Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sayyidul amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Amma ba'du. Yang saya kasih tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Jami' An-Nur, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya nak menyambung kembali kuliah untuk Al-Quran Perdana ni. Tapi kita bedah bacaan dalam surah Yasin. Mohon tuan-tuan bersedia dengan surah Yasin untuk kita melihat bacaan dalam surah Yasin, insya-Allah. Saya menyambung kembali kuliah yang terakhir disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Haji Sulur bin Haji Ahmad. Tuan-tuan dikasihi yang dirahmati Allah SWT, surah Yasin yang merupakan hati Al-Quran di sebuah hati Quran, ya? Yang ketika mana kita sentiasa membacanya, bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan surah Yasin itu, Iqra'u Yasin qabla mautakum. Baca Yasin tu bagi orang yang dah roket nak mati. Baca Yasin. Jadi kena baca waktu-waktu lah kan. Takut orang nak mati, nak mati tunggu kita. Salah tu, apa orang baca. Ada yang berlaku seperti itu. Hamba Allah ni nazak ni. Sekali hamba Allah ni baca Yasin di hospital. Dia dalam nazak tu, salah tu, dah betul mu baca warna gitu. Dia sakit nazak ni. Tegur orang baca. Agak-agak tidak berlaku begitu lah. InsyaAllah kita bedah surah Yasin jom nak baca, ya. Tuan-tuan dikasihi yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-12, ayat 12 insya-Allah. Sebelum tu masih sama baca surah Fatihah dengan saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat yang ke-12 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Baik, bermula dengan huruf hamzah, baris bawah. Huruf hamzah ini dipanggil hamzah qata'. Hamzah qata' maknanya boleh menerima baris. Ini hamzah qata'. Ada satu lagi namanya hamzah wasal. Hamzah huruf alif yang tak ada hamzah, itu dipanggil hamzah wasal. Ada juga huruf alif yang tidak ada tanda wasal. Itu biasanya alif tambahan.
alif az-zaidah dalam penulisan Al-Quran. Baik. Kalimah huruf alif ini, alif yang ada hamzah, dikenali sebagai hamzah qata'. Ejaan bahasa Arabnya qaf, ta, ain, qata'a. Putus maknanya. Putus itu bukanlah huruf itu putus atau bacaannya putus, tidak. Putus itu maksudnya ialah dia boleh menerima baris. Jadi kalau boleh menerima baris seperti ini, baris bawah alif, bawah i, ada hamzahnya kan, i. Jadi sebutan yang benar baginya ialah i. Kenapa i? Sebab baris Al-Quran ini disebut sebagai harakah asliyah. Baris-baris dalam Al-Quran itu merupakan pelambangan saja, kiasan. Sebenarnya orang Arab dia tak perlu pada baris. Bahasa Arab tu sendiri, orang Arab dia tak perlu pada baris. Kerana dia memang orang Arab. Tak baris buat apa. Baris ini dilakukan, diciptakan, dibuat sebagai satu kaedah dipanggil kiasan. Kiasan kepada bunyi huruf itu. Baris bawah, kiasan bunyi bawah. Alif baris bawah bunyi i, contoh. Jadi kita perlu bunyikan i sebab tandanya di bawah, baris bawah. Dipanggil dalam bahasa Arab kasrah. Kalau dia baris atas, maka baris asliyahnya a. Kalau baris depan, asliyah bunyinya u. Jadi baris itu memberi kiasan kepada bunyi huruf itu. Kalau sekiranya kita baca seperti ini, A, kita tak baca I, kita baca A. Inna, inna, betul? Selalu kita baca inna tu. Inna tu dia tidaklah tepat daripada sudut baris bawahnya. Dia jadi baris itu tidak asliyah. Dia jadi baris itu barangkali bunyi seperti baris yang far'iyah, cabangan. Baris far'iyah dalam bahasa Arab ini dia ada. Dalam bacaan Quran pun ada. Contoh kalau tuan-tuan mengaji, baca Quran mengikut qiraat yang bukan qiraat kita. Bukan Hafs an Asim. Maka ada bunyi baris far'iyah ini. Seperti membaca dengan bacaan yang bukan baris asliyah. Contoh kalimah wadduha. Kita baca asliyah wadduha, betul? Ada qiraat yang baca wadduha, betul? Warsh an-Nafi' baca dengan wadduha. Wadduha pun ada. Ikut lagu tu sebab tu khilaf lafziyah. Dia baca wadduha wal laili idza saja. Saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita tak boleh baca macam tu. Kita kena baca wadduha. Sebab bunyinya asliyah yang kita baca. Manakala qiraat yang lain tu baca dengan bunyi far'iyah. Boleh ya? Ada lagi satu kumpulan imam qiraat yang baca dengan yang tadi namanya taklil, wadduha tadi. Ada yang baca wadduha. He. Ha baris atas bunyi he. Tak bunyi ha. Yang bunyi he itu juga dipanggil baris yang far'iyah. Jadi kalau kita baca inna samalah bunyi seperti wadduha. Betul? Maknanya baris yang kita baca sepatutnya inna, jangan baca dengan inna. Dapat tuan-tuan? Dapat maksud saya tu? Kalau kita baca
Inna nahnu nuhyil mauta. Ada. Memang Melayu sungguhlah. Sejati. Baik. Kalau bunyi inna nahnu nuhyil mauta, kan? Contoh baca gitu. Bukan Nuh, baca Noh. Noh. Yang tak lamun tu lah, kan? Kan in kuntum ta'lamun, tak lamun. Kalau dia baca macam tu seperti in tadi, maka bacaan itu dikira sah, tak ada masalah apa, sah. Tak adalah bacaan tak sah. Cuma bunyi barisnya tidak asliyah mengikut bacaan Hafs an Asim. Maka Hafs an Asim kalau baris bawah tu mesti baca dengan, kalau baris Hamzah baris bawah mesti bunyi I. I ada tak? I kan? I. Atau huruf I kata kisahlah. Kita faham maksud bunyi dia tu. Kiasan bagi baris bawah asliyah I. Jadi inna. Kalau baca inna sah. Cuma bacaan itu dikira sebagai kurang fasih. Boleh tuan-tuan? Clear? Clear? Baik. Lepas ni jangan baca inna lagi. Baca inna. Inna. Kalau hamzah berbaris, bawah hamzah qata' ni ataupun hamzah wasal yang kita pindahkan bunyi barisnya baris bawah. Kita ibtidak, ya. Kemudian ada satu lagi sifat bagi huruf hamzah ni yang selalu kita tinggalkan. Selalu kita tinggalkan ialah nama sifat itu ialah syiddah. Nama sifat berlawanan ni ialah syiddah. Syiddah ni lawannya rokhawah. Tengah-tengahnya ada tawassud. Maksudnya ialah masa menyebut huruf hamzah ini, dia ada 8 huruf yang bersifat syiddah, iaitu huruf hamzah, huruf ta, huruf kaf dan huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 8 huruf bersifat syiddah. Syiddah ni maksudnya tertahan suara ketika kita menyebutnya. Contoh kita nak sebut I tadi, kita tahan suara dulu sebelum sebut. Baru jadi I. Itu baru tepat syiddah. Kalau baca seperti ini, yin ada. Yin kan ramai baca tu. Tak bunyi I, bunyi dia ringan. Macam dibawa saja-saja seperti tashil bacaan, ada nama bacaan tashil, ya. Inna nahnu nuhyi, bukan inna. Dia mesti I. Mesti betul-betul macam itu. Maka sempurnalah huruf hamzah yang baris bawah dalam ayat ni. Inna. Atau mana-mana dalam bacaan huruf-huruf kalimat Al-Quran, kalau jumpa hamzah, maka ingat pertama barisnya. Barisnya mesti asliyah. Jangan bunyi far'iyah. Boleh, ya? Baik. Dan jangan kita tinggalkan satu sifat namanya syiddah. Hamzah ni syiddah, menampakkan itulah huruf hamzah. Kalau tidak, dia akan samar. Samar maksudnya dalam pengajian Al-Quran bacaan itu dipanggil ikhtilas. Ikhtilas ni ialah samar-samar bacaan itu. Tak tentu. Ya ke? Inna tu jadi betul. Sepatutnya mesti inna dengan nada yang tepat dan penuh dengan kelembutan. Sebut Quran ni dia kena tepat nada. Suara kena tepat. Tepat nada dan kelembutan. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kepada suara ini ada 3 sifat suara kita ni. Suara kita ni ada 3 sifat. Ketika kita nak baca Quran ni ada 3 sifat ni. Kita mesti gunakan sifat ni. Sifat yang pertama nak baca Quran ni dah sebutan huruf tu mesti tepat nadanya dan lembut. Tepat nadanya dan lembut. Mana tak boleh keluar sesaja wala suara kan.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Bunyi apa tu? Bunyinya ikhtilas tu. Itu tak samar tu, bunyi tak terang. Sepatutnya huruf-huruf Quran itu kita beri hak dia. Haknya apa? Haknya ketika dia berbaris itu atau haknya ketika dia mati. Kena bagi. Dan lebih mustahak lagi kita tahu huruf ini kalau dia mati ada sifat-sifat yang menonjol ketika dia mati. Begitu. Itulah di huruf Quran. Maka ketika mana kita baca Quran, kita nak meraih pahala yang berganda banyak. Tak lain tak bukan ialah kita mempelajarinya. Carilah guru dan kita sentiasa mentahsin lidah kita agar bacaan kita itu betul. Belajar dengan guru tak lama sebenarnya. Contoh, seperti malam ini tuan-tuan dengar saya sebut inna, betul? Di mana-mana tuan-tuan jumpa dalam Quran, inna itulah cara baca dia. Itulah cara baca dia. Dan diulang-ulang sendiri. Dia panggil riyadhatul lisan. Dalam bahasa Arab dia panggil riyadhatul lisan, iaitu menriadhahkan lidah kita. Mengexercisekan lidah kita. Nak sebut inna saja. Kalau malam ni tuan-tuan berjaya menyebut inna dengan betul, selama-lamanya lah kita baca inna itu betul, gandaan pahalanya disebut sebagai man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang satu kebajikan tu jadi 10 ganjaran nak bagi tu kerana sebutan yang tepat betul. Baik. Soalan adakah cara lain selain daripada kita berguru, bertalaki, musyafahah dengan guru dan kita berlatih baca dengan betul? Ada tak cara lain lagi yang boleh menyebut cara betul seperti itu? Jawapannya tiada. Compulsory kena talaki dengan guru dan kena berlatih banyak-banyak. Itu saja. Tak susah benar kan? Kalau hari ni sebut inna 40 kali, pastinya inna tu boleh beres hari ni. Nak sebut hamzah qata' baris bawah, baris asliyahnya betul, syiddahnya betul. Sifatnya lain tu tidak menonjol sangat bagi hamzah, tapi sifat syiddah sangat menonjol. Kenapa? Ramai orang baca dileret-leret je. In kuntum, jadi yang kuntum, bukan yang kuntum. Kalau benar-benar disebut yin kuntum, tukar huruf tu, yang tu batal. Tapi kalau leret saja tak batal, dikira salah sifat. Baik, tuan-tuan dikasihi yang dirahmati Allah. Pergi kepada huruf kedua. Tu sekhabar tu Yasin pun tak sudah kita nak buat dah bunyi kan. Banyak ayat. Tapi tak apa, ambillah sikit. Banyak, tak dapat, berapa kan. Lebih baik kita sedikit-sedikit tapi kita mendapatkannya. Boleh ya? Kemudian bertemu huruf nun. Nun yang bersabdu. Tengok. Nun bersabdu ni, hierarki dia ialah nombor wahid. Huruf nun ni dengan mim, dia ada satu sifat dia panggil gunnah. Jadi bila nun atau mim yang bersabdu, maka dia duduk hierarki number one, maratib yang paling tinggi sekali. Kena sempurnakan bunyi gunnah nun itu. Macam mana nak sempurnakan bunyi gunnah nun yang bersabdu? Kerana yang bersabdu ni ialah dia kamil, dikira idgham itu kamil, sempurna masuk bagi nun itu. Apa kaedah dia? Kaedahnya ialah kaedah idgham. Maknanya hujung lidah kita itu nak sebut huruf nun ialah hujung lidah kena kepada bahagian pangkal gusi, gigi sebelah atas, tengah-tengah pangkal gusi sebelah atas, tapi pangkalnya hujung lidah tu dia tekan di situ. Itulah huruf nun. Kalau tuan-tuan tekan belakang hujung lidah tu, itu huruf ra. Kalau tuan-tuan tekan kiri kanan hujung lidah tu, itu huruf lam.
ketiga-tiganya duduk pada makhraj yang berbeza sekalipun duduk di hujung lidah. Kalau macam tu tuan-tuan, makna begitu detail para ulama menyebutkan, ulama at-tajwid menyebutkan cara nak menyebut huruf-huruf ni pun mesti sempurna daripada makhraj dan sifat dia. Kalau tak sempurna, barangkali bacaan kita tu akan samar. Apa kebiasaan kesalahan bagi nun sabdu ni disebut? Kita dah tahu dia high ranking, dia paling atas sekali maratib dia, martabat yang paling tinggi sekali gunnah. Apabila nun dan mim yang bersabdu, ni huruf nun kan? Maka sebutan itu mestilah pertama tepat kita punya makhraj. Hujung lidah waktu tekan di tengah gusi, pangkal gusi sebelah atas gigi kapak ni kan. Tengah-tengah tu. Maknanya di pangkal gigi tapi tengah-tengah. Saya tak bawa lah contoh. Besok saya ukul-ukili buat gigi. Aduh, bukan gigi ni, ada gigi palsu lah saya bawa mengajar, saya suruh bawa tu. Saya nak tunjuk di kangkang macam mana, tunjuk ni atau tompek kan. Dengan lidah ada sekali. InsyaAllah masa lain saya bawa ya. Ni dah tak ingat tadi. Baik, bila hujung lidah itu ditekan pada tengah gusi, pangkal tengah gusi, tengah-tengah gusi gigi kacip sebelah atas, maka situ duduk huruf nun. Huruf nun ya. Baik. Nak melahirkan martabat dia yang paling tinggi sekali, bunyi yang paling sempurna dengan kaedah idgham, iaitu bila kita tekan dengan tekanan yang lembut tuan-tuan. Jangan tekan koreh-koreh. Payah nak nyebut huruf ni. Lidah ni kena pujuk dia tuan-tuan. Waktu kita baca Quran, lidah ni kena pujuk dia. Baru dia boleh duduk elok di tempat makhraj dia. Jangan dipaksa-paksa. Boleh ya? Jangan beriu benar lah kan. Mak gigi sampai keluar-keluar kan. Takut orang roket nak dia ya. Tak perlu. Dia nak bunyi je. Kesempurnaan bunyi. Sebab bila kita baca Quran, huruf yang berbaris ini yang kita baca ni, dia sebenarnya kesempurnaan bunyi tu. Contoh kita sebut inna khalas. Inna khalas. Dah betul dah tu. Okey? Ada setengah orang baca, dia antara dia tekan tak tekan. Inna tadi tu. Itu kena nyanyi ya Hanana boleh. Tapi Quran tak boleh. Dia ada martabat dia. Tambah pula gunnah ni, martabat dia satu. Gunnah ni artinya apa? Gunnah ni artinya dengung. Dari segi bahasa. Dari segi istilah, mengeluarkan satu bunyi yang lunak lagi merdu. Buka kitab tuan-tuan, tengok buka tajwid. Suara yang lunak lagi merdu. Ada juga ulama menamakan seperti suara anak kijang. Tuan-tuan pernah dengar suara anak kijang? Saya pun tak pernah. Tapi barangkali sedap lah bunyi kan? Anak kijang dah. Atau anak kijang? Itu bukan anak kijang. Itu rimau. Bunyi merdu, lunak. Itu gunnah. Atau bunyi songau. Songau dah tak jadi tak lunak. Songau lunak ke tuan-tuan? Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma. Songau kan? Bunyi songau tu bunyi sadap didengar ke? Lunak ke? Merdu ke? Dah. Songau tak merdu tuan-tuan. Songau tu penyakit. Jangan baca Bagaimana boleh berlaku bunyi songau? Saya bagi tip ni. Tuan-tuan boleh belajar cara bunyi songau. Dia baca Quran yang songau. Songau ni pertama sekali kerana tak balance bunyi suara keluar ke mulut dengan keluar ikut hidung. Bila nun bersabdu, dia mesti fully exhaust. Fully naik ke hidung. Tak ada masuk ke mulut. Kalau nun bersabdu ada masuk keluar ke mulut suara sikit 20% pun dia akan jadi sengau.
Ada separuh keluar kok balut mulut. Dia mesti fully exhaust. Ke mulut ni tak keluar bunyi gunnah. Gunnah itu keluar bunyi sepenuh dekat hidung. In kita boleh rasa tekanan dia bergetar hidung gitu ni tuan-tuan. Itu sebutan inna. Bila sebut gunnah maka berlakulah dua harakat. Dua harakat itu ditunjukkan oleh para ulama itu sebagai nak kira wazannya. Maknanya yang dua harakat tu kita boleh kira macam ni lah. 1, 2. Inna, cukup je 1, 2. Pindahlah. Itu cara dia. Ataupun kita genggam, lepaskan. Boleh. Atau kita lepas, genggam. Boleh. Boleh kira. Inna, contoh. Ya. Jadi dengan na sama panjang. Sebab na tu adalah mad asli. Atau disebut sebagai mad tabi'i. Alif yang mati sebelumnya huruf baris atas. Bacaannya dua harakat. Sama wazan seperti gunnah tadi. Jadi inna, sama banyak. Ya? Jangan lebih gunnah, na tu pula kurang. Tak jadi. Dia wazannya sama, dipanggil imbangannya sama. Ya? Baik. Pergi kepada huruf berikutnya, nun pula yang berbaris. Na, matikan ha, nah, nu. Baik. Kalau nun yang bersabdu tadi, maratib dia, martabat dia nombor 1. Yang paling tinggi sekali, sebutan sempurna gunnahnya. Inna. Na tu nahnu tu pula dia jatuh martabat yang kelima. Jauh tu tuan-tuan. Dia tak boleh bunyi sama seperti yang dia bersabdu tadi. Bunyinya yang kelima sebab dia berbaris. Nun dengan mim bersabdu, martabat nun dan mim yang berbaris, martabatnya jatuh nombor 5, bawah jauhlah. Jadi sudah tentulah ada perbezaan bunyi. Apa perbezaannya? Ialah nun yang berbaris ini dia sama sekali tidak menunjukkan bunyi gunnahnya. Kalau ada orang baca inna nahnu, dia ada nahnu, memang itu bacaan itu salah. Kenapa? Martabat bagi nun yang berbaris dia yang kelima, dia cuma sebutannya na saja. Na pun keluar ikut mulut, keluar ikut mulut. Apa wazannya? Ialah huruf-huruf istifal ataupun huruf-huruf yang bunyi rendah. Saya ada satu kaedah saya buat ba ta. Abata tu adalah wazan bagi huruf istifal. Huruf nun ni juga adalah huruf istifal. Kita bariskan di atas. Cuba tuan-tuan sebut ba ta na. Tu nun. Jadi abatana dengan abatana. Kalau abatana, ke mana pergi suara tu? Baris nun yang baris atas tu jadi apa? Jadi naik ke hidung itu adalah tempat gunnah. Sedangkan nun yang berbaris, mim yang berbaris, dia tak ada kena-mengena dengan hidung tu, dia keluar ke mulut je. Jadi abatana. Jadi na, matikan ha, nah. Jadi gitu. Boleh ya? Jadi na. Baik. Kalau tuan-tuan tak faham, angkat tangan. Kan? Saya ni cerita je kan. Tapi saya bodah je lah huruf ni. Ya? Kemudian ha yang mati. Huruf ha ni satu huruf yang duduk dekat tengah halkum. Huruf ha ni duduk tengah halkum. Kita kenalinya dengan ha odeh. Adalah satu ha juga bunyi ha tu bergulung, ha besar tu kan. Itu ha combung. Di podeh nak combung dokek kan. Betul.
Jangan samakan. Kalau ha podeh bunyi podeh. Ha combung bunyi combung lah. Jangan bunyi podeh pula. Jangan Allahu Akbar. Tak ada gitu. Allahu Akbar. Itu ha combung. Bukan apa deh. Apa deh ni deh. Jadi bila dia mati, makhrajnya di tengah halqum. Maka ketika mati dia tu, tunaikan dia punya sifat dia. Berikan hak dia. Hak dia apa? Sifat dia. Sifat yang menonjol bagi ha ni yang mati ialah sifat berlawan dia, saya sebut dia. Pertama sekali ha ini dia huruf yang istifal. Itu insya-Allah beres, tak ada masalah. Yang kedua, bunyi dia ialah huruf ini ketika dia mati, kita bunyikan dia sifat dia panggil rokhawah. Rokhawah ni ialah terlepas suara, jangan tahan. Nah, lepas. Nah, habis bunyi baru nu. Nahnu, baru betul. Jangan ditahan. Kalau tuan-tuan tahan, dia akan jadi nahnu. Siap songau lagi. Plus songau. Nahnu. Tak, dia tak baca macam tu. Dia nahnu. Macam tu. Tuan-tuan nak baca lambat ke, perlahan ke? Tuan-tuan baca lambat. Inna nahnu nuhyil mauta. Tuan baca macam tu. Lambat, betul? Jadi imam jangan baca yang tu. Pagak makmum. Fatihah lamu. Baca dengan bacaan kedua, bagi tadwir. Beri hak dia juga rokhawah. Inna nahnu nuhyil mauta. Beri hak dia. Ya. Al-Qari boleh bagi contoh lah. Nyuruk dah cepat ni. Tak bohong. Jadi huruf ha itu rokhawah. Jangan tahan, lepaskan. Ketika dia mati. Lepaskan apa? Suara. Nah. Nah. Cuba tuan-tuan buat. Nah. Betul. Jangan baca nah. Kalau nah, itu bukan ha podeh. Itu ha combung. Sudah tentu tuan-tuan boleh membezakan, ya. Kalau saya baca inna nahnu nuhyil, confirm batal baca tuan-tuan. Sebab dia sudah tukar ha podeh kepada ha combung. Dah. Boleh ya? Alhamdulillah. Nu. Baik. Nahnu. Nun yang bagi depan. Jangan naik ke hidung tuan-tuan. Jangan baca nu. Nahnu. Jangan baca nahnu. Ke mulut. Nahnu. Cuba tuan-tuan sebut. Nu. Nu. Kemudian nun ini bagi depan. Betul? Beri sifat baris yang betul bagi nun bagi depan. Apa nak buat? Muncung sikit. Cuba sebut nahnu. Masa nu tu muncung. Nu. Tuan-tuan jumpa dalam Quran ni, huruf yang baris depan, silalah berikan muncung sedikit. Tak salah. Itu yang betul. Kalau tuan-tuan tak muncung sikit tu, memang bunyi dia tak tepat barisnya. Contoh kalau tuan baca begini, tak muncung ya. Inna nahnu nuhyil Tuan-tuan dengar bunyi tu betul tak betul? Tuan dengar pun tak sadap kan? Sebab tak tepat baris. Bagi depan kena beri muncung sikit. Inna nahnu nuhyil mauta. Begitu baru betul. Tuan-tuan, begitu juga huruf-huruf yang lain dalam Quran. Tambah huruf yang ada mat. Cukup bahaya kadang-kadang kalau tak muncung. Ta'lamu. Ta'lamun. Betul. Kalau tuan-tuan tak muncung, tengok bunyi macam mana. Ta'lamun jadi. Itu yang lemon tu. Ada nama memon sini. Tepat nama ta'lamun. Jadi bunyi itu tak tepat kerana barisnya, bukan kerana sifatnya.
Jadi nahnu, kemudian nuhyi. Beza dengan dengan nuh sama je. Cuma satu baris atas, satu baris depan. Kalau nuh muncung dulu nak sebut nuh, baru inna nahnu nuh, kekal bunyi muncung kan baris depan. Nuh, kemudian yil mauta, nuhyil mauta pula ya. Ya baris bawah. Ya ni makhrajnya ialah di tengah lidah. Tengah lidah bersetentangan dengan lelangit keras. Kalau kita matikan dia tu, cuba tuan-tuan sebut ai. Boleh rasa tak? Tengah lidah tuan-tuan tu meloket ke langit, betul? Tu ya, tu tempat dia tu. Sekarang ni ya ni hidup, berbaris bawah pula. Bila bawah, beri hak dia bawah, iaitu bunyi baris asliyah. Jadi tadi i betul hamzah, yang ni yi. Jadi jangan bunyi ye. Kalau bunyi ye itu pop ye. Kalau pop ye kita sebut pop yi, tak boleh. Tak betul. Makhraj dia punya sifatnya kena pop ye, baru betul. Malam ni ada konsep apa? Pop yi. Sebab nak ikut makhraj betul-betul baris sifat. Tak boleh, tak betul. Golak ada orang tak betul tu kan. Tapi kalau ya, dia mesti yi. Nahnu nuhyi. Lam mati pula. Nuhyil mauta. Baik. Ya bagi bawah dia matikan lam pula. Lam ni huruf yang duduk di hujung lidah. Kawasan ialah tepi kiri dan kanan hujung lidah. Kena ke pangkal gusi gigi kacip di tengah. Sama macam nun. Cuma dia gunakan hujung lidah kiri dan kanan. Melepek situ. Mana kita kena gerakkan hujung lidah kiri dan kanan. Melekap dekat tengah gusi tu. Betul? Itu lam. Jadi masa yil tu, dia akan duduk situ. Cuba. Kita sebut nuhyil. Cuba. Nuhyil. Itu lam. Lam ni ada satu lagi sifat, dia panggil sifatnya inhiraf. Inhiraf ni lah bunyi melencong daripada makhraj dia. Tak susah tuan-tuan. Lam ni nak sebut, maka kita lebarkan lidah kita. Dia mengombang keluar. Yang mengombang keluar itulah namanya inhiraf. Bagi huruf lam. Ada dua huruf yang bersifat inhiraf, sifat tunggal ini. Satu lagi ialah huruf ra. Huruf ra ni lidah menguncup pula. Di inhiraf bagi ra, lidah menguncup ke dalam. Tapi bagi lam, lidahnya mengembang keluar. Itu huruf lam. Boleh ya? Baik. Oleh kerana masa dah habis, kita baca. Baru 4 kalimah ada pek sekolah. Tak apalah. Mainlah baca sesama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta. Begitu bunyi dia kan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tiru je bunyi saya ni, tak apa. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Alhamdulillah. Itu bacaan tartil ya. Saya ingat setakat itu saja untuk malam ni. Kesimpulannya, huruf yang kita nak sebut ni berikan hak dia. Terutama ketika dia mati dan bersabdu, kerana itu adalah lebih menonjolkan sifat-sifatnya. Yang kedua, pastikan baris kita baca asliyah. Jangan ada bunyi baris yang sengit, itu dipanggil far'iyah.
Okey? Baris bawah bunyi bawah. Baris depan bunyi depan, muncung sikit. Insya-Allah. Baik, itu saja tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Bilal azan, silakan. Tafadhal.